Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri dan saya Nisa K. Yes. Tetamu-tetamu kita tadi Akmal masih juga bersama-sama dengan kita di mana kita masih ada Siti Hawa. Kita ada tadi Cikgu Zakaria. Sonok dia dah 1 jam berhenti rehat tadi. Balik rumah Taman Melati ke tadi? Tak sempat. Tak sempat. Mana sempat 1 jam kan? Okey, dan kepada anda semua ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi SOP seperti Nisa. Seperti pakai pelitup muka, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter, sentiasa cuci tangan dan pakai hand sanitizer bila perlu. Dah sentuh macam-macam tu, guna hand sanitizer. Ya, dan seperti mana yang kita tahu hari ini hari keempat. Kertas SPM 2020 yang tadi pagi dah jawab kertas sejarah kertas 3. Katanya senang. Ya ke? Saya tengok Twitter tadi. Alah senang sebab ada di TV. Nampak? Dan mereka juga mungkin masih sedang menjawab ataupun sudah menjawab pendidikan seni visual kertas 1 teori seni. Ya, betul tu. Dan insyaAllah kami mengucapkan all the best kepada anda semua. Okey? Alright. Baik, seperti biasa kan di jam ketiga ini kita akan bersama dengan seseorang yang mana hari ini topiknya kita ingin berbicara mengenai inspirasi kejayaan murid berkeperluan khas. Tapi kalau anda ingin bercakap-cakap, bersembang, berkongsi pengalaman atau bertanya soalan pun boleh. Hubungi saja nombor telefon awak. Apa dia? Janganlah, nombor itu teralah. Ya, kat sini. Ada tak? Ada. Kalau tak ada, kalau nampak nombor tu boleh hubungi ya. Okey, baiklah, macam tadi kami ada bercakap mengatakan kita akan bersama lagi dengan seseorang dan siapakah yang tidak kurang hebatnya Akmal. Siapa dia ni agaknya? Ya, nak tahu siapa? Ini dia. Itu dia, Ernest Teo nama yang diberi, yang berusia 20 tahun yang mendapat pendidikan di SMK Georgetown, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Dan sekarang ini kita akan bersama dengan Ernest Teo. Dan ditemani bapanya. Elvin Teo. Jadi apa khabar Mr. Elvin dan juga Ernest? Khabar baik. Terima kasih. Khabar baik semua. Terima kasih Mr. Elvin dan Ernest sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV. Ernest dan Elvin, kan sekarang ini menetap di Pulau Pinang, betul? Ya, betul. Menetap di Pulau Pinang. Hantarlah sikit nasi kandar. Maaflah, Akmal dari tadi masih lapar je. Bukan petang-petang macam ni kan, dah pukul 5 dapat pisang goreng ke kan. Okey, mungkin kita nak bercakap dululah bersama dengan bapa Ernest kan, iaitu Mr. Elvin. Wah, Mr. Elvin. Ya, You sangat handsome lah Mr. Elvin. Oi, terima kasih. Mungkin Mr. Elvin boleh kongsikan antara cabaran. Maklumlah ibu bapa di luar sana ramai yang tidak tahu bagaimana nak menguruskan ataupun perasaan mereka mempunyai anak yang berkeperluan khas. Ya, silakan Mr. Elvin. Ya, memang banyak cabaran bagi seorang anak yang berkeperluan khas dan kelihatan. Okey. Ya, bila dia dilahirkan dulu memang kami tak tahu macam mana nak handle case macam ni. Dan this is the first time and ini adalah anak pertama kami. Dan kami pula duduk di tempat di Kedah. Nama tempat itu adalah Sungai Lalang. Sungai Lalang. Ya, tempat itu memang kawasan yang terpencil. Jadi memang kami tak tahu macam mana nak handle situasi macam ni. Baik. Jadi kami pun macam biasa saja handle Ernest sampai dia umur 3,5 tahun. Bila nak masuk sekolah, dan kami berpindah ke Pulau Pinang. Dan dari situ kami dapat banyak akses. Dari segi pembelajaran, macam mana hendak ajak anak yang bermasalah penglihatan. Pasal di sini ada satu tempat yang dipanggil yang namanya adalah St. Nicholas Home. Dia adalah tempat pertama yang kami
pergi untuk mendapatkan maklumat tentang bagaimana hendak mengajar atau mendidik seorang anak yang bermasalah penglihatan. Pasal anak saya, Ernest, dia total blind dan dia perlu gunakan braille dalam pendidikan dia, pembelajaran dia. So dari situ kita mulai kenal kawan-kawan dan juga parents yang lain, melalui Sendiri Kuso, dan kami berhubung antara satu sama lain, dan dari situ kita progress, macam mana hendak belajar dan juga macam mana hendak mengajar seorang anak yang tiada penglihatan. So itu adalah starting point, daripada pihak kami, ibu bapa, macam mana hendak mendidik seorang anak yang bermasalah penglihatan. So dari situ lebih kurang umur 4-5 tahun, Ernest sudah pandai baca braille dan juga pandai braille, dan dengan itu dia dapat sambungkan pelajaran ke sekolah kebangsaan pendidikan ALMA, iaitu pendidikan khas, masuk kindergarten pada umur 5 tahun. Okey. Baik, seawal umur 4 tahun sudah pandai braille ya, Mr. Alvin? Ya. Untuk pengetahuan semua, Ernest dilahirkan dengan kondisi yang dinamakan persistent hyperplastic primary vitreous ataupun PHPV. Mungkin ramai di luar sana, Akmal, yang tidak tahu apa itu PHPV, kondisi apakah PHPV ini, di mana kanak-kanak dilahirkan dengan keadaan yang masalah penglihatan. Kita boleh tonton video ini untuk maklumat lebih lanjut. Apa itu PHPV? Itulah dia. Ya, tahu dah. Jadi itulah PHPV. Ya, semoga kita semua lebih peka sampai sini mengenai apa itu PHPV. Baik, Ernest dan Mr. Alvin masih di talian ya. Kita ingin bertanya soalan kepada Ernest sendiri yang merupakan bekas pelajar cemerlang SPM kategori berkeperluan khas tahun 2017. Ernest, okey? Ya. Ernest, dengar kata awak memang pandai main violin lah. Ya, memang saya berbakat dalam bermain violin dan saya bermain violin sejak umur 8 tahun. Dan dalam masa 3 tahun, iaitu sampai 2011, saya telah habis ujian grade 8 bagi grade 8 bagi peperiksaan violin. That means between 3 tahun. Congratulations, Ernest. Terima kasih. Tapi kan orang cakap kalau anak pandai main violin kan, bapa dia pun mesti pandai juga main violin. Betul ke Mr. Alvin? Tak betul lah. Oh, lain eh? Salah lah. Ernest merupakan sekarang pun tak erti nak main violin. Main violin. Okey, memandangkan Ernest merupakan pelajar cemerlang SPM kategori berkeperluan khas, mungkin Ernest boleh kongsikan apa yang sebenarnya Ernest lakukan untuk belajar. Macam mana you study? Sebenarnya tak berapa banyaklah cara yang saya guna untuk study, tapi the common thing is kena berusaha semasa belajar dan kena urus masa lah. Maksudnya macam bila nak buat revision, lepas tu bila untuk buat homework. Tapi homework semua kena habiskan dulu lah, baru buat revision. Dan lagi satu adalah masa berada di kelas, saya fokus
menumpu sepenuh perhatian terhadap pengajaran daripada guru, dan kalau saya mempunyai apa-apa soalan yang saya tidak pasti tentang subjek yang saya lemah, saya akan bertanya kepada guru. Okey. Dan kalau kita dapat lihat di sini juga, Ernest dan juga Mr. Elvin. Ernest, awak juga mahir berenang kan? Pandai swimming kan? Ya, saya mahir berenang. Wah, macam tu Mr. Elvin pun pandai berenang juga ke atau tak juga Mr. Elvin? Oh ya, yang berenang itu saya yang ajar Ernest. Menunggang kuda pun boleh, main violin ya tadi, berenang dan sebagainya. Sangat-sangat aktif ya Ernest? Ya. Tapi kan Mr. Elvin, saya nak menanyakan kepada Mr. Elvin kan, saya pasti untuk membesarkan seorang anak yang berkeperluan khas ini bukannya mudah. Ya. Dan seperti mana yang kita tahu, Ernest juga kan tidak dapat melihat. Jadi macam mana cara Mr. Elvin mengajar Ernest sejak kecil lagi? Sebab katanya masih simpan lagi kan toys. Permainan kereta, dinosaur sampai ke hari ini. Mungkin boleh kongsikan sedikit Mr. Elvin kepada kami semua. Ya, bagi Ernest, dia belajar melalui sentuhan dan juga pendengaran. Jadi macam toys kan, kebanyakan toys yang kami beli untuk dia adalah lebih kepada shape atau macam binatang. Okey. Lepas tu macam kereta, motosikal. Dia memang suka buat sentuhan dan cuba nak tahu apakah benda yang dia sentuh. So itu adalah kelebihan dia, di mana sentuhan dia memang sensitif. Okey. Ya, so dan toys juga kadang-kadang kita belikan toys yang ada berbunyi, dan dari situ dia akan lebih peka tentang apa yang di depan dia atau apa yang dia sedang mainkan. Okey. Alright. Itu cerita bagaimana Ernest ini dibesarkan ataupun bagaimana Mr. Elvin mengajar Ernest kan. Tapi macam Siti Hawa, mungkin awak boleh ceritakan sikit waktu kecil-kecil macam mana ibu bapa ajar Siti Hawa untuk mengenali huruf ke ataupun sebagainya. Seingat Siti Hawa. Kecil-kecil dulu macam mana? Katanya mama kata tadi Hawa macam nakal sikit. Ya je. Macam mungkin Hawa boleh ingat. Maaf, macam mana? Yang waktu kecil-kecil kan, macam mana Hawa punya belajar, kawan-kawan semua dari segi sokongan ibu bapa. Belajar tu ibu bapa banyak sokong lah, macam macam kat sekolah dulu. Sumber rujukan pun kalau nak tengok dekat buku rujukan kan. So apa-apa kita bagi je nama buku tu. So mama tolong cek kat kedai. Macam sekarang ni lagi senang lah kan, zaman dah moden. Ya, tekan-tekan je kan? Hujung jari je. Nak cari maklumat. Ya, semua di hujung jari. Awak suka baca buku ya? Boleh lah. Dia lebih suka. Boleh lah. Tapi yang saya tahu mak dia power masak rendang. Okey. Macam Cikgu Zakaria pula. Saya ingat Cikgu Zakaria lah kan, waktu kecil-kecil kan, bagaimana arwah ibu bapa Cikgu Zakaria mengajar cikgu. Saya seperti mana yang saya katakan tadi, saya daripada kecil dah memang tinggal di asrama. Ya, berdikari. Berdikari. Jadi dah jauh daripada ibu bapa lah. Ya. Okey, tentang hobi dan permainan ni. Jadi kami yang tinggal di asrama ni macam terpaksa fikir sendirilah macam mana nak bermain. Contohnya dulu tahun-tahun 70-an. Saya ni generasi 70-an. Jadi dulu bila waktu generasi 70-an ni kita selalu dengar radio. Jadi dulu ulasan bola semua ada di radio. Okey. Jadi bila kita selalu dengar ulasan bola tu, kita teringin nak main bola. Bola sepak. Jadi apa yang kami buat dulu, ada dua peringkat. Yang pertama memang teringin sangat nak main bola ni. Apa yang kami buat? Kami ambil botol klorok tu. Botol klorok tu. Lepas tu kita letak batu dalam dia. Beberapa biji batu untuk membolehkan ianya berbunyi. Okey, saya faham. Okey, faham. Lepas tu kita tutup, itu kita jadikan bola.
Bila sepak botol tu dengarlah bunyi, tahulah bola tu di mana. Ya. Itu sampai jadi goalkeeper, penjaga gol tu Cikgu Zakaria benjol kepala dia. Waktu itu saya suka jadi pemain pertahanan. Sebabnya kalau orang tu dia sepak bola, dah hampir tiang gol. Kalau saya tak dapat halang bola tu, saya akan cari siapa yang sepak tu, saya akan peluk dia kuat-kuat. Itu strategi dia. Strategi dan taktik dia. Yelah, tapi kalau sekarang kita buat macam tu betul-betul, saya silap lebam mata defender tu kan. Itu peringkat pertama. Kemudian peringkat seterusnya, tu baru sikit Akmal. Bila kreativiti orang kata dah mula berkembang, kita gunakan bola biasa. Tapi kita ubah, kita buat modifikasi. Macam mana tu? Kita letak bola tu dalam plastik. Baik. Jadi berbunyilah plastik tu. Ya, dia akan ada dua kesan. Yang pertama, kita letak dalam plastik dan kita ikat dia, jangan bagi ketat lah. Okey. Jadi bila kita sepak, plastik itu akan berbunyi dan bola tu dia tak boleh bergerak laju. Sebab dah ada plastik tu kan, dah dibalut dengan plastik tu. So bola tu tak boleh bergerak dengan laju. Jadi kita mudah nak kejar bola tu. Ini kalau Nisa kalau saya main bola dengan cikgu ni, habis saya kena peluk dengan cikgu dia. Ini yang dikongsikan oleh Siti Hawa dan juga Cikgu Zakaria, membuktikan bahawa walaupun anda murid berkeperluan khas di luar sana, jangan jadikan ia penghalang untuk anda beraktiviti. Betul, tapi sekarang ini kita ada pesanan khas untuk Ernest. Apa dia tu? Ini dia. Didik TV KPM. Saya Puan Hong daripada College Haji Zainal Abidin. Ernest mengambil STPM di college kita. Okey. Now sepanjang pembelajaran Ernest di sekolah kita, dia telah berfungsi sebagai seorang pelajar yang normal. Walaupun Ernest merupakan seorang pelajar yang memerlukan keperluan khas. Ernest mengambil bahagian di dalam semua aktiviti core curriculum dan juga sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah. Untuk saya, there's always a song in Ernest's heart. And pada masa yang sama mempunyai sepasang mata di dalam hati dia. Sehingga Ernest dia berjaya berfungsi begitu cemerlang di dalam menjalankan aktiviti di sekolah dia. Ernest has the best problem solving skill. Dia boleh membincang dengan kawan-kawan dia, boleh berjumpa dengan cikgu-cikgu dia untuk menyelesaikan sebarang cabaran ataupun masalah di sekolah kita. Saya yakin Ernest akan berjaya di dalam masa depan. Saya rasa dia akan menjadi seorang yang akan mengagumkan semua orang. Di sini saya ingin mengambil kesempatan ini to wish Ernest all the best. Well done, Ernest. Didik TV KPM. Itu dia sebenarnya ucapan daripada Puan Hong yang merupakan bekas guru sekolah rendah Ernest. Ernest, masih di talian. Apa reaksi Ernest? Ada ucapan daripada guru untuk Ernest sebentar tadi. Ernest? Sorry. Boleh ulang lagi sekali, tak berapa jelas. Apa perasaan Ernest melihat mendapat ucapan istimewa daripada Puan Hong? Ya, saya dapat ucapan istimewa dari Puan Hong dan saya memang berterima kasih dan bersyukur kepada Puan Hong kerana Puan Hong telah memberikan didikan kepada saya semasa saya berada di kolej tingkatan 6 Haji Zainal Abidin. Dan pesanan daripada Puan Hong ini sangat saya memang feel touching lah. When saya dengar pesanan daripada Puan Hong dan saya rasa bersyukur dan berterima kasih lagi sekali kepada guru saya yang sangat berdedikasi ini. Katanya kejap lagi Mr. Elvin dia nak buat persembahan main violin ya Mr. Elvin, betul
Ya. Ya. Okey. Tadi daripada ucapan Puan Hong, Ernest sudah pun merasakan tersentuh. Kita ada kejutan yang lain untuk Ernest sebenarnya. Hari ini memang kita suka bagi kejutan. Ya, bukan saja untuk Cikgu Zakaran yang hebat bermain bola, yang suka jadi defender dan juga goal. Yang suka bergosip. Ya. Oh, tak payah tahu cakap dia suka bergosip. Gosip yang baik-baik lah. Nanti mama dia datang sini. Okey, Ernest, kita ada sesuatu untuk awak sebenarnya ini. Boleh teka tak apa dia? Agak-agak boleh teka tak? Yang penting bukan kami bukan bagi violin barulah. Bagi gitar. Sekarang gitar. Dia minta gitar pula. Okey, producer Sabrina sila hantar gitar. Itu dia. Kejutan untuk Ernest. Di mana kita ada? Mr. Wong Yun Loong. Apa khabar? Khabar baik. Baik, kenapa? Terkejut. Apa dia, Ernest? How come Mr. Wong di sini pula? Inilah kejutan yang kami nak bagi. Mr. Wong, say hi. Sihat. Ernest, mungkin awak boleh ceritakan sedikit sebab tadi awak sangat terkejut. Tiba-tiba, kenapa Mr. Wong ada kat sini pula? Siapa sebenarnya Mr. Wong di hidup awak, Ernest? Sebenarnya Mr. Wong pertama sekali masa saya kecil, beliau merupakan rakan kepada bapa saya. Okey. Bapa saya itulah dari yang tadi bapa saya katakan St. Nicholas. Lepas tu dari situ bapa saya channel kepada Mr. Wong. Lepas tu sekarang sudah menjadi kawan kepada saya sebab kalau saya ada apa-apa, saya akan tanya kepada Mr. Wong dan akan bercakap dengan Mr. Wong. Baik. Dikira sebagai mentor lah ya. Mentor Ernest kepada inspirasi kepada saya. Mungkin Mr. Wong boleh kongsikan dengan kami di Didik TV kan macam mana detik-detik perkenalan Mr. Wong dengan Ernest daripada kecil. Sekarang Ernest dah besar, dah 20 tahun dah. Silakan Mr. Wong. Okey. Dulu semasa saya rasa bapa Cik Alvin pun dah ceritakan kan, bila dia dilahirkan tak nampak, dia pun mencarilah mana sekolah yang sesuai dan terjumpalah dengan saya, dan dari situlah saya senantiasa memberikan pedoman dan nasihat kepada mereka, terutamanya kepada Ernest lah. Dia masa kecil-kecil dulu, dia tu dia ada rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Rasa ingin tahu. Contohnya mungkin Mr. Wong boleh kongsikan? Dia selalu suka bertanya banyak soalan dan dia suka mengetahui banyak perkara lah. Jadi saya kena meluangkan masa dan dengan sabarnya untuk menceritakan kepada dia lah apa yang sebenarnya terjadi. Kan kerana kita yang tak nampak, saya pun tak nampak juga. Jadi kita yang tak nampak ini okey penglihatan, kita sangat bergantung kepada deria rasa dan deria pendengaran kita. Jadi saya selalulah menerangkan kepada dia. Tapi dia memanglah banyak soalan, rasa ingin tahu dia sangat tinggi. Tapi kita nak tahu jugalah kan, Mr. Wong kan, apa lagi rahsia Ernest yang ramai orang tak tahu selain daripada katanya Ernest ini sifat ingin tahu dia sangat tinggi, rajin bertanya. Adakah mungkin Ernest minat main violin kerana Mr. Wong? Saya rasa kita ni sebagai seorang yang akan berjaya kan, kita kena ada bukan saja kecemerlangan dalam bidang akademik. Jadi saya rasa kita kena ada lebih daripada itu. Kerana kita ni OKU penglihatan, jadi kita kena ada lebih daripada apa yang orang lain boleh capai. Jadi saya rasa selain daripada dalam bidang akademik, dia kena cari lagi bidang-bidang lain yang dia boleh menyerlah. Dan dia pun berminat untuk saya pun mendapatkan tempat untuk dia belajar violin di Pulau Pinang. Jadi dia satu rahsia saya nak bagi tahu. Mr. Alvin dah gelak dah. Kalau you pernah dengar Ernest main violin, dia memang pandailah dia main violin, memang macam profesional.
Tapi saya tak pernah dengar Ernest nyanyi. Dia boleh nyanyi ke? Wah, dia boleh menyanyi. Boleh menyanyi ke tak? Dia boleh menyanyi ke tak ke atau dia memang boleh menyanyi, Disa? Saya tak tahu dia boleh nyanyi ke tak. Saya tak pernah dengar. Main violin memang hebat. Untuk saya rasa saya boleh nyanyi tapi saya tak mau nyanyi sebab saya malu. Kalau macam tu kan, kalau macam tu Mr. Wong dan juga Ernest, kita suruh je Mr. Elvin yang menyanyi. Apa kata? Mungkin Mr. Elvin boleh kongsikan dengan kami bagaimana Mr. Wong membantu Mr. Elvin dan Ernest di waktu ketika mula-mula di Pulau Pinang dahulu. Ya. Okey. Mr. Wong sebenarnya ada seorang yang sangat ramah dan ingin membantu. Ya. Okey. So waktu saya datang ke Pulau Pinang ni memang kami tak kenal sesiapa pun. Okey. Right? So selepas berkenalan dengan St. Nicholas Home, management dan sebagainya, the next person that saya berkenalan adalah Mr. Wong. Alright. Dan dari situ dia yang membawa saya okey macam mana untuk terus berjalan dan terus untuk menghadapi apa-apa jua halangan atau cabaran yang ditemui dan macam mana hendak selesaikan masalah macam ni. So memang macam apa yang Mr. Wong kata tadi, sebenarnya violin ni ada satu hubungan yang sangat rapat dengan Mr. Wong. Kalau tak ada Mr. Wong, Ernest tak akan menjadi violinis hari ini. Yes. Mr. Wong yang memperkenalkan, pergi mencari dan memperkenalkan music teacher yang biasanya di Pulau Pinang atau di banyak tempat tidak mahu dan tidak berani untuk mengajar pelajar-pelajar yang bermasalah penglihatan. Tapi melalui kepandaian Mr. Wong dan juga convincing power daripada Mr. Wong, cikgu ini mengambil cabaran ini dan terus mengajar Ernest dan beberapa orang kawan yang bermasalah penglihatan. Dan akhirnya hanya Ernest yang tinggal dan Ernest continue sampai sekarang inilah. So pada saya Mr. Wong adalah memang seorang trainer, pelatih dan juga kaunselor yang saya rasa boleh membantu ramai orang yang berpenglihatan, bermasalah penglihatan dan juga ibu bapa yang menghadapi masalah tentang macam mana hendak mendidik anak-anak bermasalah penglihatan. Mr. Wong boleh menjadi satu channel di mana dia boleh membuka jalan atau membantu kita, memberitahu kita macam mana pergi mencari resources yang boleh membantu kami. Itulah yang kita dapat simpulkan tentang contribution Mr. Wong kepada kejayaan Ernest hari ini. Baik, itu bagi Mr. Elvin sendiri. Bagaimana dengan kalau Ernest? Mungkin seingat Ernest apa yang orang kata Mr. Wong dah banyak bantu Ernest selain pada bantu masuk kelas violin. Mungkin ada perkara-perkara yang anda ingin kongsikan kepada kami apa yang telah dilakukan Mr. Wong kepada Ernest sendiri. Silakan Ernest. Sebenarnya Mr. Wong pertama sekali saya memang menghargai jasa Mr. Wong yang telah bantu saya dalam pencarian guru muzik dan seterusnya ada lagi, bukan violin saja, ada lagi maksudnya macam sometimes saya ada mempunyai soalan tentang komputer ataupun apa tentang masalah tentang orang total blindness, buta. Lepas tu from there I tanya Mr. Wong dan memang Mr. Wong sangat membantu saya dalam aspek ini juga dan pembelajaran jugalah support in my studies. So saya memang ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mr. Wong kerana telah banyak membantu saya sehingga sekarang. Sehingga saya mencapai kejayaan. Terima kasih Mr. Wong. Mr. Wong, thank you so much.
Belum tamat lagi. Belum tamat lagi. Tapi itulah masa pun tidak. Lepas dia habis pengajian di universiti, dia kena cari kerja. Saya kena tolong juga. Nampak tak Mr. Wong sentiasa bersedia membantu Ernest dan juga Mr. Elvin. Terima kasih sekali Mr. lagi. Wong, terima kasih banyak-banyak di atas segala pertolongan yang telah lakukan kepada Ernest. Ya, jadi sebelum saya beredar, saya nak nasihatkan Ernest. Saya harap Ernest akan berjaya dalam bidang pengajian dia dan akan mendapat pekerjaan yang baik. Dan Ernest, bila sudah berjaya nanti, jangan lupa untuk membantu komuniti kita, orang-orang upaya. Dan juga jangan lupa mak bapak you dah banyak berkorban. Dan bila mereka dah tua besok, giliran you lah pula untuk menjaga mereka. Ya, Ernest? Okey. Okey, jangan hampakan saya. Terus Ernest rasa macam, alamak, pressure je. Okey, Mr. Wong, terima kasih Mr. Wong. Terima kasih sudi berkongsi dengan kami di TV. Okey, baik. Katanya kan Cikgu Zakaria dia nak belajar main violin pula. Tak tahu kenapa. Dah tahu tempat. Dah tahu tempat nak main violin, tapi nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan sambung topik kita mengenai inspirasi kejayaan murid, keperluan khas. Jangan ke mana-mana. Mai dulu. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan kami. Baik, sekarang ini kita masih lagi bersama dengan Siti Hawa, Cikgu Zakaria, Mr. Elvin Teo dan juga Ernest Teo. Baik, saya nak tanyakan kepada Ernest. Ernest? Ya. Kita nak tahu jugalah kan macam mana sewaktu awak ambil SPM dulu. Apakah cabarannya? Yelah, sebab kita tahu kan sekarang ini kan musim SPM. Jadi macam mana waktu 2-3 tahun lepas sewaktu 2017. Sewaktu awak ambil SPM, Ernest. Ya, maksudnya cabaran semasa peperiksaan tu. Ya. Sebenarnya cabaran semasa peperiksaan. Saya rasa tak berapa banyaklah cabaran sebab semua orang pun kena lalui kan untuk SPM semua tu. Tapi one of the cabaran umum yang saya boleh cakap ialah maksudnya kena persediaan mental, kena steady semasa menjawab peperiksaan. Lepas tu kena sometimes masa buat revision boleh panik seketika tapi kena kawal emosi lah. Cabaran betul tu. Tapi kan nanti dah baca-baca hilang ingatan. Betul, tapi saya macam sajalah nak tanyakan Ernest. Waktu Ernest ambil SPM kan? Ya. Mr. Wong tak ada duduk sebelah lah kan? Dia tak ada bantu awak kan? Bergurau. Okey. Alright. Tapi nak tanya juga kepada Siti Hawa lah kan. Sewaktu belajar di universiti mula-mula, apa antara cabaran dia, Hawa? Nak membiasakan diri ke? Apa lagi yang boleh? Kita tahu masuk universiti, kehidupan dia berbeza dengan zaman persekolahan kan? Mungkin boleh ceritakan sikit, Hawa? Ya. Nak adapt suasana universiti lah, macam duduk asrama. So macam waktu kelas tu pun ada senggang-senggangnya kan. So kita kena pergi ke tempat kelas. Dari satu kelas ke satu kelas ya. Kan. Bukannya macam sekolah menengah kan. Kelasnya statik je kan. Betul. Masuk macam saya kan ambil course komputer. So memang masa masuk tu memang tak tahu apa-apa pasal komputer, nak guna komputer pun tak tahu. So masa tu kawan-kawan lah yang banyak tolong. Yang dah biasa guna komputer tu kan ajar macam nak guna komputer. Itu yang hero-hero pun ada tolong juga kan? Nak mengadaptasi kehidupan di universiti tu. Macam Cikgu Zakaria. Cikgu Zakaria dulu belajar di mana, Cikgu Zakaria? Saya di Universiti Malaya. Universiti Malaya. Mungkin boleh ceritakan sikit waktu mula-mula masuk Universiti Malaya tu, Cikgu Zakaria macam mana? Okey, saya bila kita masuk ke berkat universiti, untuk OKU penglihatan ni, cabaran yang paling besar ialah kami tak ada bahan braille.
bahan braille tiada. Okey. Pada ketika itulah. Saya rasa kini dan mungkin juga selamanya. Oh, okey. Okey, kami tak ada bahan braille. Jadi sedangkan kita harus mengikuti kuliah, tutorial, buat assignment macam kawan-kawan kita yang biasalah. Tak ada bezanya. Jadi untuk itu saya harus mencari jalan bagaimana nak akses kepada buku-buku rujukan yang perlu saya baca. Sebab bidang sejarah ni kita kena baca banyak buku. Betul. Kalau baca 1-2 buku je saya rasa tak jadi. Tak jadi cikgu. Tak jadi, tak mungkin juga tak lulus. Jadi kena baca banyak buku. Okay. Di situlah saya alhamdulillah saya dibantu oleh rakan-rakan yang satu kuliah dan juga rakan-rakan yang dari fakulti yang lain pun ramai yang membantu sebagai pembaca sukarela. Jadi mereka inilah yang sering membaca walaupun dia bukan contohnya saya ambil sejarah tapi dia ni daripada fakulti lain, fakulti sains, fakulti akademi Islam yang mungkin tak ada kaitan dengan sejarah, mereka juga datang dan membantu. Baik. Kebetulan pula tadi saya dihubungi oleh seorang bekas pembaca sukarela saya. Okey. Yang mana satu tu? Okey, Puan Farah. Okey, apa khabar Puan Farah? Okey, khabar baik. Saya yang menjawab. Saya menjawab Puan Farah tu. Dia masih ingat lagi, saya pun masih ingat dia lagi walaupun kami dah lama tak jumpa. Saya rasa kami tak jumpa mungkin sekitar 30 tahun adalah. 30 tahun. Ya, saya. Baik, itulah dia serba sedikitlah kan. Rakan-rakan pun banyak membantu kan. Baiklah, kita ingin tanya kepada Mr. Alvin. Mungkin Mr. Alvin dapat berkongsi dengan kami apa antara kerisauan Mr. Alvin, bagaimana dengan masa hadapan Ernest selepas ini, selepas habis belajar, pekerjaan, alam pekerjaan dan sebagainya. Ya, silakan. Ya, memang. Okey. Dari segi pekerjaan adalah satu kerisauan yang sangat besar bagi saya. Pasal ramai kawan-kawan yang tidak nampak, tidak ada masalah penglihatan, memang tak ada kerja. Semalam sahaja ada seorang kawan daripada Ipoh, anak dia baru saja graduate, bukan baru, sudah setahun sudah graduated. Tapi sampai sekarang tak dapat kerja juga. Right. So bukan setakat kerja saja. Bila mereka pergi ke tempat kerja, ramai company, tidak membayar mereka dengan bayaran yang atau gaji yang berpatutan. Contohnya macam setengah graduate yang saya tahu, mereka sudah bekerja 5 atau lebih dari 5 tahun tapi gajinya tak setimpal dengan apa yang mereka ada atau tidak sepadan dengan graduate yang tak ada masalah penglihatan. Jadi dari sini saya rasa ada sedikit rasanya ada diskriminasi ke atas pelajar-pelajar atau anak-anak yang bermasalah penglihatan. Right. So itu pertamanya pekerjaan dan keduanya adalah dari segi tahap penerimaan, the inclusiveness of our society. So berbalik kepada pekerjaan, kenapa mereka tak dapat kerja? Yang masalah yang paling utama adalah masyarakat kita masih tidak lagi boleh terima dan tidak inklusif enough untuk menerima orang-orang yang berkeperluan khas untuk masuk dalam bidang pekerjaan mereka. Baik. Silakan. Ya, jika mereka diberi peluang, saya rasa mereka dapat mencapai pencapaian mengikut cara mereka sendiri. Tapi mungkin bukan ikut cara yang pihak majikan perlukan, yang pihak majikan inginkan, tapi dari segi result, saya rasanya mereka boleh mencapai tahap yang setanding atau lebih kurang dengan orang yang tidak ada masalah penglihatan. Baik. Saya pastikan Akmal, kerisauan ini bukan pada Mr. Alvin seorang, mesti pada ibu bapa lain di luar sana yang punya anak berkeperluan khas. Cikgu Zakaria mungkin boleh memberi komen sedikit mengenai isu ini, Cikgu Zakaria?
Bapanya risau anaknya nanti macam mana? Ya. Okey, saya rasa itu memang kerisauan kepada semua yang masuk universiti nanti pada hari inilah. Terutamanya yang OKU. Tak kira OKU apa pun. Tapi yang mungkin cabaran yang lebih besar ialah kepada OKU penglihatan. Okey, saya rasa untuk masuk universiti tak ada masalah. Maksudnya kalau mereka layak, mereka boleh masuk universiti. Maksudnya di sini dari sudut pendidikan, alhamdulillah sebab golongan OKU ini sudah pun diberi peluang yang cukup luas dalam bidang pendidikan. Daripada serendah-rendah tahap sehinggalah ke setinggi-tinggi tahap. Sebab itulah dalam kalangan OKU ni istimewa sekali OKU penglihatan sudah ramai yang sampai ada PhD. Bukan seorang, bukan 2 orang, bukan 10 orang, tapi sudah lebih daripada itu. Jumlah yang dah ada PhD. Ini bermakna bahawasanya dari segi pendidikan kami sudah menerima ataupun sudah mendapat peluang yang cukup luas. Tetapi bila masuk kepada alam pekerjaan, ini yang cukup membimbangkan. Dari dulu, kini dan harap-harap tak selama-lamanya lah. InsyaAllah. Cukup membimbangkan. Sebab pengalaman saya sendirilah. Masa saya nak interview perguruan pun sama juga. Bukan saya interview lah, tapi dia macam interview juga. Macam interview lah. Sebab antara soalan yang ditanya kepada saya ialah, awak boleh berenang tak? Lalu saya pun bertanya kepada yang tanya pada saya. Saya tanya, adakah semua cikgu tu boleh berenang? Lepas tu yang si menanya tu pun terdiam lah. Saya rasa dia terdiam lah. Yang penting Ernest dia boleh berenang. Kalau dia jadi cikgu tak ada masalah. Betul kan Ernest? Ya, betul. Ernest, dengan kata awak ada mengikuti program pertukaran pelajar, betul macam kan? Macam menarik je. Ya, betul. Adakah Ernest pergi ke sana ke program itu dengan Mr. Alvin, dengan ayahnya tidak ya? Katanya seorang-seorang. Tidak. Saya pergi seorang dengan kawan-kawan yang saya tidak kenal juga. Di mana tu Ernest kalau saya ingin tahu? Which part of US is it? Ya. Saya mengikuti program pertukaran pelajar di satu negeri di Amerika Syarikat dipanggil Arkansas. Little Rock City, Arkansas. Right. Okey. Sebenarnya Ernest, tadi mungkin awak terkejut kan? Kenapa Mr. Wong tiba-tiba ada bersama dengan kita, betul? Ya. Yang ini mesti awak lagi terkejut ni, Ernest. Kita terbangkan dia daripada Arkansas. Padahal dia duduk kat sini je. Sekarang ini kita bersama dengan rakan Ernest, iaitu Sean. Hello Sean. Hai Ernest. Masih ingat di sini. Oh my god. Ya. Dia macam reunion kan? Petani. Betul, reunion. Ya, Sean. How are you, Sean? Hi, doing good. Ya. Mungkin awak boleh ceritakan macam mana awak pertama kali jumpa Ernest ni, Sean? Tapi sebelum tu nak tanya, adakah Sean berada di Arkansas, bukan ya? Bukan, Semenyih ni. Semenyih kan? Kan Semenyih. Silakan, Sean. Jadi pertama kali saya kenal Ernest adalah di camp seleksi. Selection camp untuk program pertukaran pelajar ni. Jadi Ernest dan saya, kami berdua datang dari Pulau Pinang. Kat sana saya temu dia buat kali pertama di camp selection camp. Terdapat sesi temu juga, interview. Kemudian terdapat sesi aktiviti team building. Jadi dengan aktiviti team building ni saya kenal Ernest dan saya mendapat tahu bahawa Ernest ni memang seseorang yang berdedikasi, yang memang berkaliber. Tapi yang amat mengagumkan saya merupakan semangat Ernest untuk berkenalan dengan orang lain. Dia tak takut untuk berkenalan dengan pelajar-pelajar lain yang bukan OKU, dan dia juga tak takut untuk memberi sokongan dan membuat presentation, pembentangan. Jadi yang itulah yang amat mengagumkan saya. Ernest bagaimana? Ernest okey ke tu? Ernest masih terkejut? Okey. Memang Sean, masa saya berkenalan dengan Sean, saya rasa
sangat happy ya, sangat gembira sebab saya dapat socialize dengan rakan-rakan saya yang sighted. Sangat best. Baik. Sean, mungkin boleh Sean kongsikan Ernest ni waktu awak kenal dia, sepanjang perkenalan awak dengan dia, sepanjang program tu sendiri. Program tu Ernest ni dia macam mana orangnya sebenarnya? Mungkin ada orang tak tahu lagi mungkin bapanya Mr. Alvin tak tahu lagi. Oh, anak saya perangai dia macam ni. Saya rasa bahawa Ernest ni dia memang seorang yang berdikari. Dia tak takut untuk berseorangan. Kerana program ni sifat program ni merupakan sesuatu yang saya rasa susah untuk pelajar yang bukan OKU juga. Kerana untuk selama 6 bulan kami kena tinggal di luar negara, berasingan dari keluarga kami dan juga cuba untuk berinteraksi dengan pelajar-pelajar warga Amerika Syarikat, dengan keluarga asing, dan itulah kesukaran yang kami hadapi. Tapi semasa kami pun terbang ke Amerika Syarikat, saya boleh nampaklah bahawa Ernest ni merupakan seorang yang memang berdikari. Dia memang boleh mempunyai kemahiran untuk melakukan perkara-perkara secara berseorangan, dan syukurlah kami semua pulang. Dan itulah. Okey, Sean, kalau boleh Sean, kita nak dengar awak cerita ni sampai pukul 8 malam. Tapi apakah daya, kami minta maaf sangat Sean. Tak apa. Masa macam berulang kita. Okey, terima kasih Sean. Terima kasih semua. Thank you Sean. Thank you. Alright. Okey, mungkin sebelum kita nak menutup lah kan, kita bersama pada petang ini kan. Mungkin Mr. Alvin dan juga Ernest lah mungkin ingin memberi ucapan kepada calon-calon SPM 2020 ini. Ucapan ringkas. Short and sweet. Mr. Alvin dulu, silakan. Maksud dia ucapan macam motivation macam tu lah. Iya. Betul. Ya. Betul. Sila berikan ucapan kepada calon-calon SPM yang sedang mengambil SPM sekarang ini. Okey, pesanan saya ringkas sahaja. Ucapan saya yang utama ialah pelajar-pelajar calon SPM 2020 perlulah tabah menghadapi cabaran. Apa-apa cabaran semasa menduduki peperiksaan SPM, kerana ia merupakan peperiksaan salah satu peperiksaan yang paling penting, and it will determine ia akan mencerminkan masa depan calon-calon SPM ini. Terima kasih. Dan juga saya juga ingin memberikan pesanan untuk tabah dengan adanya COVID-19 ini, sebab memang saya tahu bahawa ia adalah sukar untuk menangani situasi ini, tetapi after all, please be patient, and after all everything will be over. Everything will be over. Alright, terima kasih banyak-banyak Ernest dan juga Mr. Alvin. Nanti kita jumpa bila kami sampai ke Pening, okey? Dia nak nasi kandar dia. Alright, thank you so much guys. Okey, mungkin Siti Hawa secara ringkasnya ucapan kepada calon SPM. Ya, silakan. Semoga berjaya dan bertenanglah ketika menjawab soalan. Ya, tenang kan? Tenang je, tabah, tenang. Yang ketiga, apa yang pelajar perlu buat? Pendek dan ringkas je Cikgu Zakaria. Cikgu Zakaria yang suka menjadi defender. Jangan nervous. Okey, jangan nervous dan jangan overconfident. Baik, dan dengan itu Cikgu Zakaria mungkin boleh bacakan doa Allah kepada calon SPM yang sedang menduduki SPM sekarang ni. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang ampunya nama yang maha mulia, lagi ampunya sifat yang maha sempurna.
Kami mohon kehadrat-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta para muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami dan negara kami sedang dilanda dengan pelbagai wabak, terutamanya wabak COVID-19. Semuanya datang daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohonlah sangat-sangat kehadrat-Mu supaya Engkau angkatkanlah wabak tersebut daripada kami, daripada negara kami, daripada saudara-saudara kami, serta daripada seluruh dunia ini. Hanya Engkau sajalah yang mampu melakukannya ya Allah. Kami lemah, kami dhaif, kami tak mampu, melainkan dengan kemampuan Engkau juga ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Halim, ya Hakim. Sesungguhnya anak-anak murid kami, anak-anak kami sedang meneruki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia sekarang. Berilah ketabahan, kesabaran kepada mereka. Kuatkanlah daya ingatan mereka. Jauhkanlah mereka daripada lalai dan alpa. Sesungguhnya hanya kejayaan yang Engkau berikan itulah kejayaan yang sebenar dan tiada kejayaan yang lebih daripada itu. Kami mohon sangat-sangat ya Allah, kurniakanlah mereka dengan kejayaan yang cemerlang. Jadikanlah cabaran yang sedang mereka hadapi itu suatu perkara yang akan boleh menyebabkan mereka mendapat kejayaan yang lebih cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman, istajib du'ana ya Rahim. La taqta' raja'ana ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang menonton Road to Success SPM 2020 hari ini. Saya Nisa K. Saya Akmal Nazri. Ini dah persembahan daripada Ernest. Kita jumpa esok. Bye-bye. Assalamualaikum.